Okay, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. So, hari ini aku nak buat satu lagi review counter. Okay, so counter D-Sonic. Okay, so counter D-Sonic ataupun nama penuh dia Data Sonic Group Berhad lah. Okay, so sebelum kita pergi kepada data technical analysis, kita tengok sikit data Sonic ni apa yang dibuat. Okay, daripada segi laman web dia, kita boleh tahu dia punya produk. Kita tengok produk dia sekejap. So produk dia lebih kepada pembuatan teknologi lah, lebih kurang macam chip ke, lebih kurang macam tu lah. So macam highly secured identification ID, okay, so pada komputer lah, okay. So korang boleh tengok lah dia punya apa dia punya produk dia, okay, apa dia punya data corporate profile dia, okay. Okay. Okay, so ICT, okay, lebih pada ICT solution. Okay, so data atau D-Sonic, okay, dalam perusahaan saham. Okay, so dia syarikat company ICT solution lah. Okay, so lepas tu kita pergi kepada sedikit volume. Kalau kita tengok volume dia 42 juta. Okay, amat boleh katakan tinggi juga dengan pembelian 3 juta dan penjualan 1 juta. Okay, so lagi satu yang paling penting kita tengok quarter report dia, so semua menunjukkan positif. So bermaksud syarikat ni membuat bisnes keuntungan. Okay, so yang paling latest dia dah keluar ni 27 hari bulan 11 ni, okay, dengan keuntungan 7.5 juta. Okay, so ada peningkatan daripada kuarter yang tak silap kuarter yang pertama dia. Okay, so 4.8 jadi 7.5 juta. So dalam musim-musim COVID macam ni, okay, syarikat berjaya membuat keuntungan. Bermaksud syarikat ni bagus lah dari segi fundamental dia. Kalau tengok pada annual pula memang iyalah, okay, memang nampak dia ada buat keuntungan. Okay, dalam 2 kuarter confirm dia dah buat keuntungan 12.3 juta. Okay, dan lagi satu yang paling menariknya kalau kita tengok ni, okay, syarikat ni kalau kita tengok dia punya saham dia gap. Okay, bermaksud ada kejatuhan dekat sini, bukan kejatuhan. Okay, ini bermaksud berkemungkinan syarikat, okay, berkemungkinan syarikat telah memberi sesuatu kepada pelabur-pelabur dia. Okay, so aku check dividen kat sini. Okay, so syarikat ni telah memberi dividen sebanyak 2 kali pada tahun 2020 ni. Okay, yang paling latest dia buat announcement, okay, pada 11 Disember, announcement 27 November. Okay, so expired 11 Disember. Okay, payment dia akan buat, okay, pada 29 Disember dengan amount 0.0025%. So dalam 1212, so 0.25% lah. Okay, dividen. Okay, so kita tengok okay, pada 2020 ni 3 kali dia bagi dividen. So 3 kali, so mungkin 2021 ni mungkin ada masalah COVID, so kurang sikit lah dia bagi, tapi dia konsisten lah dia bagi dividen. Okay, dia bagi dividen 4 kali at least. So mungkin 2021 ni, okay, mungkin 2021 nanti baru kemungkinan dia bagi 4 kali juga. Okay, so kita tengok lah. Okay, so untuk D-Sonic, so untuk fundamental dia, kita pergi pada technical chart dia. Okay, so kita pergi pada technical chart dia. Right, kita tengok last ni, kita tengok. Okay, so saham ni, okay, dia pernah ada, okay, kita tengok dia punya support dan resistance lah. Kita tengok dekat sini dia punya satu resistance. Okay, satu resistance. Okay, dia pernah capai paling rendah. Okay, paling rendah sebenarnya pada sebelum 2019. Okay, pada 2019 pada takat 15 sen. Okay, so lepas tu saham ni mengalami kenaikan. Okay, kenaikan dah lepas dia punya resistance, dan paling tinggi sebenarnya dia pernah capai, okay, pada tinggi adalah pada harga 83 sen setengah. Okay, 83 sen setengah sebelum dia membuat penurunan, dan pada musim PKP dulu paling rendah dia capai balik. Okay, paling rendah dia turun pada, okay, pada lebih kurang 28, okay, 29 sen lah lebih kurang. Okay, 29 sen. Okay, so sebelum dia buat kenaikan, okay, dia buat kenaikan dan dia mengatasi resistance dia. Okay, ni resistance yang lama. Okay, resistance lama dia mengatasi resistance dia. Okay, so kalau kita tengok dia buat satu resistance dekat sini.
Okey, sini. Okey, sini ya. Okey, sini. Alright. Okey. So kita tengok okey, so dia naik dan dia buat sideways kat sini. Okey, dia buat sideways. Okey. Sebelum dia support kat sini, support baru dia. Okey. So pada 61 sen, okey, paling tinggi is 83 sen setengah. Okey, dia lepas breakout the resistance, dia pernah sampai, okey, dia pernah sampai pada 83 sen setengah tapi gagal. Okey, ini resistance paling resistance lama dia. Okey, dia cuba untuk break, gagal. So dia turun balik kepada support dia, okey, 81 sen dan dia bermain-main dekat kawasan ni. Okey, dalam 83 sen ke 61 sen ni sebelum dia breakout dia support. Okey, sebelum dia breakout dia support, dia turun lagi. Okey, dan dia bermain-main di kawasan, okey, dia bermain di kawasan 61 sen. No, bukan 61 sen, 59 sen sebenarnya. 9 sen. Okey, 59 sen. Okey, 59 sen dan juga 50. Kita tengok buat lagi ya. Kita buat lagi register support dia kat sini. Okey, so 59 sen ke 50 sen. Okey, so kita tengok ini adalah support dia yang lama. Okey, sekarang ni dia berlega-lega di kawasan 59 sen. Okey, 59 sen ke 50 sen. Okey, so sekarang ni kita nak tengok sama ada saham ni nak bergerak ke atas. Okey, kita nak tahu sama ada dia bergerak ke atas ataupun dia nak turun ke bawah. Okey, so sekarang ni saham ni bergerak dalam lingkungan 50 sen ke 59 sen. Okey, paling tinggi dia punya capai adalah 59 sen. Ada pernah cuba untuk break 59 sen tapi gagal. So kita nak tengok saham ni nak pergi mana. Okey, kita tengok macam biasa indikator, kita tengok indikator cross. Okey, so kalau kita tengok MA cross, okey. MA cross okey, so kalau tengok kepada MA cross ni tak nampak macam saham ni sideways bergerak pada jajaran sideways. Okey, so kalau tengok dia bersilang, merah ni dah bersilang. Okey, dia bersilang kat sini. Lepas tu dia bersilang balik. Okey, so sekarang ni dia bergerak. Okey, merah ni macam nak ke atas. Okey, so mungkin dia nak bersilang tapi kita tak tahu sebenarnya dia bersilang ke tak. So apa yang aku boleh cakap, saham ni bergerak dalam keadaan sideways lah, dalam 50 sen ke 59 sen. So kita tengok lagi indikator yang lain. Kita nak tengok ada potensi tak untuk dia naik. So MACD, kita kalau tengok MACD, kita tengok alright, so dia ada persilangan. Okey, dia ada persilangan dekat sini. Okey, tapi kedua-dua line masih di bawah kosong. Baru maksud saham ni ada saham ni kurang kekuatan sebenarnya untuk cuba buat kenaikan. Mungkin dia nak buat kenaikan, okay, tapi dia kena lepas kosong dulu baru boleh ada kekuatan untuk naik. Okay. Tapi kita tengok walaupun dalam walaupun dalam jajaran sideways kat sini, okay, walaupun jajaran sideways kat sini, okay, tapi kita tengok MACD dia bergerak ke atas. Okay, bergerak ke atas walaupun dalam keadaan yang slow and steady, tapi bergerak ke atas. So bermaksud ada potensi saham ni untuk bergerak ke atas, tapi mungkin mengambil masa yang lama. Mungkin mengambil masa sikit lah, okay, berminggu-minggu ataupun beberapa bulan, kita tak tahu. Tapi ada potensi untuk dia naik. So kita tengok kepada weekly pula. Okay, weekly dia, okay, kita tengok dia dah dead cross kat sini dan dia berada dekat sini. Okay, dia berada dekat bawah, tapi yang pentingnya adalah dia punya jarak antara dua line ni semakin mengecil. So ada potensi untuk dia naik, tapi belum lagi menunjukkan persilangan. Okay, so kita kena monitor lah. So dia bersilang dan dia naik ke atas kosong, mungkin ada peluang untuk dia naik lah. So itu weekly. Kita tengok monthly pula. Monthly dah ada dead cross ini, so bermaksud agak kurang bagus sebenarnya. So berkemungkinan saham ni ada kemungkinan dalam jangka masa panjang dia akan jatuh lah, tapi dia akan penurunan. Tapi itu jangka masa panjang lah.
Okey, itu jangka masa panjang. Okey, so kalau kita tengok kepada indikator seterusnya RSI dan juga stochastic. Okey, kita tengok RSI dan stochastic pada daily. Okey, kita tengok dia dah mula ke bawah. Okey, dia dah mula ke bawah. Alright, so dia dah sampai overbought dekat sini dan dia dah bersilang. Okey, so dia dalam keadaan neutral kat sini. So cangkuk biru ni dah menuju ke bawah. Okey, ada intensity untuk saham ni ke bawah. Okey, ada intensity saham ni ke bawah. Tapi aku jangka mungkin dalam lingkungan 50 sen. Okey, dia akan turun pun mungkin dalam lingkungan 50 sen. So berkemungkinan dalam jajaran sideways lah, lebih kurang macam tu. Okey, so kita tengok kepada weekly pula. Okey, weekly, okey, jajaran dia. Alright, kita tengok Alright, dalam keadaan oversold. Okey, so harga ni agak bagus. Okey, dalam weekly oversold sebenarnya. Okey, so 52 sen setengah ke 50 sen itu adalah harga yang terbaik lah. Tapi bagi aku kalau ikut pada daily ni, okay, dia nak menuju ke bawah so kita tunggu sampai dia menuju ke 50 sen ni. So kalau dia boleh bertahan ke 50 sen ni, berkemungkinan saham ni lepas 50 sen dia nak naik. Okay, mungkin naik pun tak banyak lah. Okay, so kita tengok pada monthly pula. Okay, tengok monthly. Okay, so kita tengok pada monthly pula. Okay, dia dah masih lagi dalam keadaan neutral. Okay, so mungkin ada persilangan dekat sini ni pun neutral. Okay, dia mungkin ada satu benda yang kurang menarik. Sekejap kita tengok pada daily ni. Okay, so apa yang aku boleh simpulkan sini, saham ni berkemungkinan secara dasarnya berkemungkinan akan turun ke 50 sen. Okay, 50 sen ataupun dia paling common pun dia akan turun pada 52 sen dan juga 50 sen. Okay, 52 sen ke 50 sen. Dan kalau dia naik pun dalam jangka masa yang mungkin berminggu, minggu ataupun mungkin bulan. Okay, so kalau dia nak naik, dia kena lepas jajaran ataupun resistance dia pada 59 sen. So itu adalah resistance dia lah. So itu adalah resistance dia. Kalau dia nak naik, dia kena lepas 59 sen. Okay, 59 sen. Kalau dia tak lepas, maksud dia berada dalam kawasan ni lah. Okay, 59 sen ke 50 sen ni. Tapi dalam jangka pendek mungkin dia nak jatuh dulu. Okay, dia buat retracement dulu. Mungkin dalam lingkungan 52 sen ke 50 sen tu lah. Okay, so itu saja untuk saham Bsonic. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.